Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak hari ini? Baiklah, untuk sains tingkatan 3, kita akan masuk topik yang baru, iaitu bab 5, termokimia. Sebelum kita memulakan kelas kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa penerang hati dan juga doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan tengok bahagian 5.1, tindak balas endotermik dan eksotermik. Baiklah, apa itu tindak balas endotermik dan eksotermik? Awalan ekso berasal daripada perkataan Yunani yang bermaksud luar. Okey, exo, exit. Okey, dia bermaksud luar. Manakala akhiran termik berasal daripada perkataan Yunani yang bermaksud haba. Awalan endo pula berasal daripada perkataan Yunani yang bermaksud dalam. Baik, tindak balas eksotermik, haba dibebaskan ke persekitaran yang menyebabkan suhu meningkat. Okey, eksotermik luar haba. Maksudnya eksotermik adalah satu tindak balas, okey, pembebasan haba keluar daripada sesuatu bahan. Okey, sebab tu dia kata haba dibebaskan ke persekitaran. Okey. Tindak balas endotermik pula ialah haba diserap dari persekitaran. Maksudnya endo kan tadi kita kata endo dalam, maksudnya haba masuk ke dalam. Haba diserap dari persekitaran yang menyebabkan suhu menurun. Okey, apa contoh-contoh tindak balas eksotermik dalam kehidupan harian? Okey, antaranya ialah pembakaran kertas, pembekuan, letupan bom, respirasi, peneutralan asid dengan alkali, kondensasi, paku besi berkarat. Okey, seterusnya contoh tindak balas endotermik dalam kehidupan harian. Okey, apa dia? Pertama, fotosintesis. Okey, membuat kek. Okey, membuat kek kan kita bakar. So, haba akan diserap masuk ke dalam kek ni. Jadi barulah dia boleh membentuk kek. Okey, mengeringkan baju, menggoreng telur, penyejatan air, memasak nasi, peleburan ais dan juga pendidihan. Baik, selepas ini kita akan tengok satu eksperimen mudah untuk mengkaji endotermik dan juga eksotermik. Okey, saya nak kamu tengok dengan teliti, kemudian kita akan membuat sedikit pemerhatian dan juga perbincangan. Okey, hari ini kita nak buat satu eksperimen yang menarik. Kenapa ada bahan yang bila kita campur dia akan jadi panas dan kenapa ada yang bila kita campur dia jadi sejuk? Nak tahu kan?
Tapi sebelum tu jangan lupa follow dan subscribe channel Cikgu Helmi untuk lebih banyak video yang bermanfaat. Okey, yang pertama kita dapatkan 2 cawan polistiren dan kemudian kita isi dengan air suling dan dapatkan suhu awal untuk larutan tersebut. Kemudian kita masukkan natrium hidroksida dalam cawan polistiren yang ketiga dan amonium klorida dalam cawan polistiren yang keempat. So ada 4 lah semuanya cawan polistiren yang kita gunakan. 2 berisi air suling, 1 berisi natrium hidroksida dan 1 lagi yang ini berisi amonium klorida. Kemudian dalam keadaan yang termometer dah sedia ready kat situ, so kita masukkan air suling ke dalam cawan polistiren yang terisi natrium hidroksida. Kita kacau-kacau sikit dan dalam masa yang sama kita perhatikan kenaikan ataupun penurunan suhu yang tertinggi ataupun terendah. Tindak balas antara natrium hidroksida dan juga air suling merupakan tindak balas eksotermik yang mana haba dibebaskan ke persekitaran menyebabkan campuran tadi itu akan jadi panas dan akhirnya suhu pun akan meningkat. Jadi kita try yang kedua pula iaitu tindak balas antara amonium klorida dengan air suling. Sama seperti tadi, lepas campurkan, kacau sikit dengan menggunakan termometer dan dalam masa yang sama perhatikan kenaikan ataupun penurunan suhu pada termometer. Ya, tindak balas antara amonium klorida dengan air suling merupakan tindak balas endotermik yang mana haba diserap daripada persekitaran, campuran akan menjadi sejuk dan akhirnya suhu pun akan turun. Sampai kita jumpa lagi dalam eksperimen yang seterusnya. Jangan lupa subscribe dan follow dan bye. Baiklah, kita akan tengok pemerhatian dan perbincangan hasil daripada eksperimen yang kita dah tengok tadi. Okey. Baik, kita ada 2 eksperimen, natrium hidroksida dengan air dan juga tindak balas amonium klorida dengan air. Okey, apakah tindak balas? Jenis tindak balas natrium hidroksida dengan air. Okey, tindak balasnya adalah tindak balas eksotermik. Okey, untuk amonia klorida dengan air tadi itu adalah tindak balas endotermik. Okey, apa takrifan untuk tindak balas eksotermik? Okey, eksotermik ialah tindak balas yang membebaskan haba ke persekitaran. Okey, manakala tindak balas endotermik pula adalah tindak balas yang menyerap haba dari persekitaran. Apa yang kita boleh perhatikan? Okey, kita akan tengok dari segi bacaan termometer dan keadaan bekas. Okey, untuk tindak balas natrium hidroksida dengan air, bacaan termometer akan meningkat dan bekas menjadi panas. Okey, bagi tindak balas amonium klorida dengan air, bacaan termometer akan menurun dan bekas akan menjadi sejuk. Okey, untuk perbandingan jumlah kandungan tenaga hasil tindak balas dengan bahan tindak balas, apa yang kita boleh perhatikan ialah jumlah kandungan tenaga hasil tindak balas adalah kurang daripada jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas bagi eksperimen natrium hidroksida dengan air. Okey, bagi amonium klorida dengan air, jumlah kandungan tenaga hasil tindak balas adalah lebih daripada jumlah kandungan tenaga haba tindak balas. Okey, ini adalah aplikasi yang kita boleh gunakan untuk termokimia inilah. Okey, pertama pek panas segera. Yang ini biasa digunakan di kawasan sejuk ataupun bagi certain keadaan lah. Okey. Pertama, pek panas segera digunakan untuk membebaskan haba ke kawasan persekitaran. Okey, haba yang dibebaskan oleh pek panas segera ini dapat melegakan kekejangan otot
dan menambah saiz lumen di dalam kapilari darah supaya kadar peredaran darah yang melaluinya meningkat. Biasanya dia ada satu air dekat sini. So bila kita tekan, air tu pecah, dia akan bertindak balas dengan magnesium sulfat yang ada di dalamnya. So nanti akan berlaku tindak balas eksotermik. So kita akan rasa pad ni akan jadi panas lah. So bolehlah kita letak di kawasan-kawasan yang kejang otot tu. Okey. Kita ada juga pad sejuk segera. Okey. Alright. Pad sejuk segera digunakan untuk menyerap haba daripada persekitaran. Okey, haba yang diserap oleh pad sejuk segera dapat mengurangkan bengkak luka, menyingkirkan haba daripada keradangan tisu atau organ badan dan mengurangkan saiz lumen di dalam kapilari darah supaya kadar peredaran darah yang melaluinya menurun dan membantu menghentikan peredaran. Sama jugalah. Okey, dia ada air dan dia ada bahan. Contohnya kita boleh guna amonium klorida tadi. Okey, jadi bila kita tekan, pad air tu pecah, jadi dia akan bertindak balas dengan magnesium amonium klorida tadi, and then dia akan jadi sejuk dan kita boleh gunalah. Baiklah, itu sahaja untuk topik termokimia. Okey, cikgu harap kamu boleh memahami semua isi kandungan yang terdapat dalam topik ini. Okey, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.